Kampung Indah, Indah Perdana, sebuah kampung tersusun terletak 5 km dari Pantai Morib, salah sebuah pusat peranginan di Selangor. 15 km Dari Banting, Kuala Langat, Selangor, 40 km dari Kelai Sepang. Ia di bawah pentadbiran Majlis Pembandaran Kuala Langat Dun Tanjung Sepat. Jumlah penduduk melebihi 4,000 orang yang hidup aman damai, sedamai dan seindah namanya. Penduduk yang kebanyakannya bekerja sebagai pekebun kecil, sawit, peternakan, lembu, perniagaan hasil produk kampung, bekerja sendiri, bertukang, berniaga makanan selain daripada penjawat awam dan swasta. Sebuah kampung yang begitu gah namanya dalam tahun 80-an dan 90-an kerap menjadi tumpuan pelancong dari pelbagai pelosok negara kerana ia pernah beberapa kali menjuari kampung terbaik Malaysia. Nama terus diharumkan dan terus disenggara oleh anak-anak muda dan warga prihatin untuk meneruskan legasi tersebut. Ia kerap menjadi lokasi pelbagai jenis pengebaran iklan, filem dan tumpuan pelancong kerana keindahannya dan tarikan pelbagai produk makanan kampung khususnya nasi ambeng, nasi lemak, kelapa muda, kerepek, ketewol dan pelbagai produk kampung. Tidak hairanlah di kampung ini sahaja terdapat melebihi 30 buah homestay atau rumah inap bagi menampung permintaan pelancong yang semakin bertambah khususnya pada hujung minggu. Walau bagaimanapun, kebelakangan ini penduduk dikejutkan dengan isu pencemaran bau di mana ia turut menjejaskan pendapatan penduduk kampung. Pencemaran air dan bau disyaki datangnya dari air parit yang mengalir ke Sungai Kancung Laut dan seterusnya ke Pantai Morib amat menjelikan dan membimbang. Pencemaran terus berlaku sehingga ke kuala sungai, menjejaskan nelayan di kuala sungai. Pendapatan harian nelayan semakin berkurang kerana ikan-ikan serta hidupan laut mati dan kurang membiak akibat pencemaran air. Aktiviti anak-anak muda dan remaja Kampung Indah untuk beriadah di sungai seperti kayak, memancing turut terjejas dan terus menimbulkan kemarahan penduduk dan beberapa NGO terlibat. Tahap kesabaran penduduk semakin pudar dan menahan pencemaran bau pada setiap saat. Penduduk meluahkannya di dalam grup WhatsApp kampung yang turut diambil maklum oleh Ketua Kampung dan MPKK. Malah ada juga warga prihatin khususnya yang tinggal berhampiran parit yang tercemar air dan baunya bercadang untuk melaporkan terus kepada pihak-pihak yang berkuasa tempatan dan media massa. menemankan suami dan orang kampung melihat tapak kawasan yang dikatakan pencemaran bau. Lawatan dilakukan oleh Jabatan Alam Sekitar Shah Alam. Tulis kat WhatsApp semua grup, tulis tak puas hati sebab air sungai yang kat Kampung Indah tu berbau, bau daripada sawit. Itu yang kita beraduan ni supaya Jabatan Alam Sekitar ni memastikan apa kesan daripada sawit atau bukan. Tapi setakat ini memang bau daripada sawit itulah yang masuk. Haji Muhammad Jasman atau MJJ, anak jati Kampung Indah, merupakan seorang penduduk yang turut menerima tempias tersebut. Kerap menerima mesej secara peribadi dari penduduk. Beliau tegas bertindak. MJJ lantas membuat aduan Kepada Yang Berhormat Adun Tanjung Sepat dan agensi-agensi yang berkaitan untuk membuat siasatan. Pencemaran sungai dan parit di Kampung Indah, pegawai JAS turun padang. Sehari selepas aduan dihantar, pegawai Jabatan Alam Sekitar diketuai oleh Encik Azlan turun padang membuat siasatan isu pencemaran parit dan sungai di Kampung Indah. Turut hadir Encik Nizar, Wakil YB Tuan Borhan Aman Shah Adun Tanjung Sepat, Encik Syarif bin Ahmad Penghulu Mukim Morib, Encik Ridwan bin Saleh bahagian penguatkuasa Majlis Pembandaran Kuala Langat, Encik Parakash Wakil Kilang Sawit berkenaan, Encik Zulhamid Ketua Kampung Indah dan beberapa orang Kampung Indah yang prihatin dan berkelapangan. Penduduk mengesyaki pencemaran berpunca dari kilang sawit yang terletak di Mukim Batu Kuala Langat, 3 km dari Kampung Indah. Pada masa yang sama, kilang kelapa sawit tersebut juga diperlukan penduduk kampung yang mempunyai tanaman sawit. Namun, kilang sawit wajar beroperasi dengan mematuhi Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 dan tindakan wajar perlu diambil jika mengakibatkan pencemaran. Terdapat pencemaran asid yang membahayakan, belum diketahui puncanya. Mungkin dari projek ternakan ayam atau lembu yang terletak berhampiran. Bagaimanapun, mengikut pegawai Jabatan Alam
sekitar siasatan di projek tenaga di luar bidang kuasa jabatan alam sekitar. Pencemaran bau dan warna dikenal pasti dari air buangan kilang sawit. Air tercemar bercampur kalsium karbonat mengakibatkan air bertukar warna dan berbau. Tidak hairanlah isu alam sekitar suatu pencemaran yang menimbulkan rasa tidak puas hati dan marah penduduk. Kalau Encik sendiri pun dah duduk kat tempat sini, tidur malam ada bau, nak makan ada bau, rasanya terganggu hidung. Hidup tak tenang. Maksudnya macam tu, itu pencemaran juga. Tercemar pasal kebiasaan kita duduk kat kampung, bau kita bau kampung. Tiba-tiba datang bau daripada industri, bau yang lain. Endap tu daripada mana dia tahu? Punca sawit ke, ayam ke? Kalau kilang dia tak gunakan kemikal tu tak keluar. Pemantauan berkala perlu ada untuk memastikan mana-mana pihak yang berusaha untuk membuat pencemaran dapat disekat, jadi kampung kita terkawal. Marah ada, geram ada, macam mana diorang buat kerja? MPOB bagi spek untuk kilang ni, untuk kolam-kolam penapis macam mana? Diikut ke tak? Itu dulu. Kalau itu tak ikut spek, diorang kena betulkan dulu lah. Kita syak dari sini, kita minta diorang punya tu ikut spek ke tak? Kilang sawit dulu. Banyak guna air kilang sawit. Perlu diatasi. Alhamdulillah ramai warga kampung yang prihatin daripada solusi yang tak dapat dicari ini. Pandangan saya, pihak tertentu telah meletakkan chemical untuk menutup asalnya. Asalnya hitam, dulu hitam, sekarang putih pula. Tengok yang putih dari mana pun tak tahu. Demi kampung saya yang tersayang lah, tercinta. Kalau kita nak makan kat sebelah ni, kita dah tak boleh sebab itu bukan cemar. Selagi dia tidak menjejak kesihatan, Cemar bau sampai lepas tu mati itu masalah. Pada orang kampung, apabila pencemaran ni daripada kilang sawit dibau, menjejaskan kalau nak makan pun bau. Jadi itu adalah cemar. Tapi mungkin pada pihak JAS dianggap kurang cemar. Pencemaran bau ni yang dikira berbahaya pada kesihatan. Dia kalau sampai kita sesak nafas, kan, ada efek, kita jadi pening, loya, muntah, itu pencemaran bau yang serius. Tapi pada orang kampung, kita anggap ianya adalah satu pencemaran. Oleh kerana pencemaran bau. Pencemaran bau mungkin pada yang dah biasa dah imun. Tapi pada orang yang tak biasa macam saya, tak datang daripada tempat lain, datang tiba-tiba bau macam tu. Jadi satu yang serius mengganggu. Jadi itu adalah satu pencemaran. Jadi mungkin kita kategorikan cemar jugalah. Dan kalau boleh ini di alam lah. Macam yang kawan kita cakap. gangguan bau tadi. Gangguan bau. Sekarang ni fokus kita pada air yang putih tu lah. Kita nak cari punca yang tu. Kita akan cari punca daripada mana sama. Dia mengaku yang hitam selama ni, saya tunjuk gambar tadi, memang datang dari dia. Adakah dia mengaku macam itu? Apa kita nak buat dengan dia ni? Ini kampung kita. Yang putih bukan dia. Putih baru datang baru seminggu. Putih tu lagi bau, lagi teruk. Sejak bulan ada hujan ni kan dia lepaskan. Bagus juga orang kampung ni. Sedaran untuk alam sekitar tu ada orang. Patutnya buat cara yang elok, cara proper. Tapi bila peluang tu yang dia orang buat ikut jalan mudah, Berarti dia lah. kemudian kita tak ada apa kita boleh buat. Sebab tu saya rasa benda ni dia akan berulang. Kemungkinan lepas tu bila tengok ke sana dah tak ada lepas tu. Dah tak ada? Dah tak ada. Kita akan buat ambil sampling dekat kilang. So kita akan siasat kilang tu. And then yang dekat area sini pun yang daripada kilang-kilang yang dekat atas sini, kita akan minta yang bahagian sepangnya lah untuk siasat di sana. Dulu sini banyak, kalau nak setakat cari ikan puyuh tu bukan kerja susah, tapi sekarang dah tak boleh dah. Sebab rasanya dah macam tak wujud dah, benda-benda tu dah gaib dah. Jadi satu gangguan sebenarnya. Ini dah kali kedua lah. Oh, kali kedua report ni. Report yang sama juga lah. Yang lepas tak ada tindakan apa-apa ke? Lepas kita ada buat tindakan, kita sama kepada kilang menumpahkan cecair lah. Serahkanlah pada pihak yang berkuasa di tangan sekitar. Apa yang dimaklum kepada saya, mereka nak tengok secara keseluruhan dapatan pada hari ini. Air yang di sebelah dalam sana yang beresin ni, parit-parit yang di luar, belum ada keputusan dari mana punca tu. Sebab dekat sini juga katanya ada kilang ayam, kita dah ambil semua kontak persen semua. Mereka akan kontak lah dengan penduduk kampung. Kita nakkan semua kampung lagi kerjasama.
Apabila benda tu berlaku, terus kontak untuk dia terus datang untuk ambil sampel lah. Alhamdulillah lah, semua dah di alam kita dah tengok dah okey lah. Encik Parakas mewakili kilang sawit berjanji mengambil tindakan serta-merta memastikan air buangan yang mencemarkan tidak dialirkan ke parit yang mengalir ke sungai atau parit di kampung ini. Jika selepas itu masih ada pencemaran dari kilang sawit tersebut, tindakan tegas wajib diambil. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974, mana-mana kilang sawit yang terbukti melakukan kesalahan pencemaran boleh dikenakan undang-undang. Pada masa sama, pencemaran asid yang mengakibatkan masalah kesihatan dan mengancam kehidupan perlu ditangani oleh pihak yang berwajib. Penemuan siasatan Jabatan Alam Sekitar. Pencemaran bau tu dan itulah yang mencemarkan. Pencemaran bau mengalir ke Kampung Indah. Walaupun tadi dikata PS, jadi PS tu bukan asid. Yang dikata pencemaran asid yang telah kita kesan, air daripada kilang yang bau tadi, kalsium karbonat telah mengalir ke parit ni dan terlepas ke sungai ke Kampung Indah. Itu yang mencemarkan, itu yang jadi bau dan warnanya berubah. Dalam siasatan, tapi itu yang kita dah nampak lah. Kita tengok dekat ayam sana, isu asetik. Saya ingat reverse tak boleh. Air dia tak boleh ke belakang. Ni dari belakang pergi depan. Tapi asetik dia start dari sana. Kita asid dia sana. Itu asid. Asid mungkin dari tempat lain. Tapi daripada kilang sawit ni ada pencemaran bau tadi. Maksudnya ada air yang daripada kilang ni terlepas ke sungai ke Kampung Indah. Betul ya Tuan? Cik Muhammad Nizam? Yang kita nampak macam tu. Boleh ikut parit daripada kilang ni dia cantik lah. pH dia 7 lah. Pencemaran kalau dikata asid tu cemar, tapi pada orang kampung bau itu cemar. Itu maksudnya. Betul ya Cik Nizam? Tak apa, saya immediate action lah. Immediate action ni. Jangan anggap 7 tu tidak cemar. Cemar pada orang kampung segi bau. Tanah. Kalsium karbonat tu kalau bahasa mudahnya apa? Tanah kapur. Tanah kapur. Tanah kapur tu bau ke? Jadi bau? Kapur tak bau, dia cuma jadi putih-putih. Warnanya putih tadilah. Dia kapur. Macam kita sini bolongkang ni yang terlepas ke Kampung Indah. So it's okay, we will take action. Very fast. Very fast. Yeah. Immediate action we will do. This one ada big deal lah. Ini janji daripada pihak kilang akan mengambil tindakan segera serta merta ya. Yang memastikan orang Kampung Indah tidak lagi tercemar. Janji ditunaikan selalunya. Biasanya dulu pun kita ada isu dekat longkang besar, immediately saya panggil orang bersih. We tolerate each other lah. Cik Sarif, dah dapat dikesan ya. Memang punca baunya daripada kilang. Punca bau, tapi punca asid tu bukan dari kilang. Jadi maknanya Kampung Indah ada 2 pencemaran. Satu asid yang belum dikesan di mana punca, tapi yang baunya memang dari kilang. Parakas betul ya?